Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Apabila Kuala mengata belanga hitam. Menjelang pilihan raya negeri Johor, maka rakyat mula dimomokkan kembali dengan DAP yang kononnya anti Melayu dan Islam. Ahli Jawatankuasa PAS Pusat Dr. Muhammad Zuhdi Marzuki berkata, Kerajaan Pakatan Harapan berhadapan dengan ketidakstabilan politik kerana terdapat ramai ahli parlimen bukan Islam. Selain daripada itu, gabungan parti-parti yang membentuk kerajaan juga adalah parti-parti yang boleh dianggap baharu kecuali DAP. Kesemua parti yang menubuhkan kerajaan selepas pilihan raya umum ke-14 adalah ditubuhkan selepas zaman pahit getir menuntut kemerdekaan dan juga selepas zaman negara bertatih mewujudkan rupa bentuk bangsa Malaysia. Dengan penegasan ringkas, mereka sangat kurang pengalaman melestarikan keharmonian kaum serta mengekalkan kestabilan politik dalam masyarakat majmuk. Katanya dalam tulisannya bertajuk Lanskap Politik Malaysia Masa Kini _4 dalam Facebooknya. Kelakar, adakah Zuhdi berpendapat kerajaan bersatu yang dapat bertahan hanya 17 bulan itu lebih stabil politiknya berbanding Pakatan Harapan yang dikhianatinya? Adakah dengan menyisihkan parti berbilang kaum seperti DAP dan Amanah, PAS melestarikan keharmonian kaum? Sungguh, bigotri itulah hakikat sebenar kenapa Kerajaan Pakatan Harapan tumbang. Ia bukan kerana parti-parti yang membentuk Kerajaan Pakatan Harapan mengambil sikap mudah dalam menguruskan perbezaan dengan memberi fokus kepada persamaan seperti didakwanya. Sedangkan dalam Islam, semua manusia, biar dari mana asal maupun keturunan adalah sama sahaja kejadiannya. Mereka ada hak untuk hidup sebagai manusia bermaruah, peluang sama untuk mencari rezeki dan kekayaan di bumi Allah, hak sama untuk mendapatkan pendidikan, ada kedudukan sama di sisi undang-undang dan peluang sama untuk melakukan ibadat kepada Allah, kata pensyarah Universiti Kebangsaan Malaysia Profesor Madya Dr. Nazri Muslim. Menurut beliau, setiap orang akan diberikan ganjaran dan balasan sama atas perbuatan yang dilakukan. Jelaslah Islam tidak mengiktiraf perbezaan fizikal dan lahiriah seperti pangkat, keturunan, etnik dan warna kulit sebagai halangan untuk mendapat perhatian dan perhitungan yang sama daripada Allah. Tegasnya, dunia menyaksikan sandiwara Himpunan Penyatuan UMNO dan PAS yang disulam dengan tangisan di Dewan Merdeka PWTC pada 14 September 2019 hancur berkecai. Perjanjian kerjasama politik dikenali sebagai Piagam Muafakat Nasional yang dimeterai pada hari itu hanya tinggal kertas yang tidak bermakna apabila kedua-dua parti tiada persefahaman dalam isu fundamental iaitu keahlian muafakat nasional. Kononnya antara UMNO dan PAS ada hubungan organik. Kononnya mereka seperti adik-beradik. Namun hari ini Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang mengata UMNO sebagai parti asabiah. Inikah namanya kestabilan politik yang berpaksikan pengalaman menguruskan perbezaan? Inilah yang terjadi apabila seseorang menilai kestabilan politik itu daripada perspektif perkauman yang sempit. Lalu Pakatan Harapan dijatuhkan menerusi tohmahan Islam terancam dan Melayu terancam. Sedangkan yang terancam hanyalah periuk nasi daripada sumber yang didakwa haram kluster mahkamah sahaja. Setelah kejatuhan Pakatan Harapan, Malaysia terus meluncur ke arah kehancuran ekonomi. Malaysia kehilangan peluang untuk mendapatkan pelaburan langsung asing FDI apabila satu demi satu syarikat gergasi meninggalkan negara ini. Contohnya, Hyundai telah menutup ibu pejabat wilayah bagi rantau Asia Pasifik di Malaysia dan berpindah ke Indonesia. Sebanyak 6.26 bilion ringgit telah dibelanjakan oleh Hyundai bagi membangunkan kilang baharunya di Indonesia. IBM menutup pusat penyampaian Global Delivery Center miliknya di Cyberjaya dan berpindah di Singapura. Begitu juga Citigroup, sebuah kumpulan perbankan, mengeluarkan urusan retail banking miliknya yang telah beroperasi di Malaysia selama 60 tahun berhijrah ke Singapura. Ini diikuti oleh Zoom Video Communications yang juga memilih Singapura, bukannya Malaysia sebagai tempat pusat R&D dan pusat data baharu bagi rantau Asia Tenggara. Lihat saja Facebook, Lazada,
Tencent, ByteDance. Alibaba tergamak tidak hiraukan Malaysia tetapi memilih Singapura lagi menjadi hub serantau bagi pusat strategik dan pusat datanya, kata Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim. Untuk tambah buruk, syarikat IT Jerman iaitu T-System telah menjual bisnesnya di Malaysia dan cabut lari dari Malaysia. Malaysia tidak lagi ada daya tarikan FDI. Malaysia hilang dari radar bisnes antarabangsa, tegasnya. Lebih malang, indeks persepsi rasuah CPI juga turut merudum jatuh ke tangga 62. Di zaman pentadbiran Pakatan Harapan, Malaysia berada di tangga 51. Demikian apabila Kuali mengata belanga hitam tak sedar dirinya sendiri penuh dengan jelaga yang berbahaya.